Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bi sadri ista'mal bihi jasadi bi hawli quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kita sambung kitab Qaulul Tam, masalah yang ke-13, muka surat yang ke-7, muka surat 7, muka surat 7 Rumi, Jawi muka surat 15. Masalah yang ke-13. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum dawain adna wa mara'ana. Hukum mat ni panjang lah. Hukum mat takbiratul ihram, takbir yang pertama ketika nak masuk sembahyang tu, hukum mat, hukum memanjangkan. Apa hukum dia? Disunatkan bagi imam dan makmum janganlah memanjangkan pada takbiratul ihram. Sunat, bukan wajib. Sunat jangan panjang takbiratul ihram. Dan hendaklah imam itu menyaringkan. Tu bab lain, nanti dulu. Sunat imam dan makmum. Imam dan makmum sama-sama jangan memanjangkan takbiratul ihram. Tapi jangan-jangan tu bukan jangan wajib, jangan sunat. Panjang tu pula, bila sebut panjang kat sini, sebenarnya dua tu panjang lah. Dua tu panjang lah, 2 rakaat. Yang maksud memanjangkan mat dalam takbiratul ihram, maksud dia panjang lebih pada 2. Panjang lebih pada 2. Sebenarnya kalau kita kata panjang tu 1 alif 2 harakat, sebenarnya tu panjang, sebab yang pendek tu 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu pendek. Kalau Allahu Akbar panjang lah tu. Allahu Akbar kan 2, Allahu Akbar dah panjang lah tu. Jadi yang dimaksudkan panjang, jangan panjang, jangan tu dengan maksud bukan jangan wajib, jangan sunat lah. Sunat jangan panjangkan. Okey, cuma secara umumnya boleh memanjangkan, yang boleh pula boleh memanjangkan 2 hingga 14 harakat. 1 alif hingga 7 alif. Itu dari segi kebolehan. Boleh. Tak ada masalah. Cuma sunatnya jangan lebih pada 2. Itu maksud dia. Sunatnya jangan lebih pada 2. Takbiratul ihram bukan takbir lain. Takbir yang mula-mula Allahu Akbar tu dia panggil takbiratul ihram. Kalau Allahu Akbar nak rukuk, nak sujud tu, dia panggil takbir intiqalat. Itu lain. Ini hanya takbiratul ihram yang mula-mula aja. 2 saja. Lebih pada 2 bukan, disunatkan jangan lebih pada 2, dan juga disunatkan jangan kurang daripada 2. Maknanya 1 kau je makruh. Nak buat susah sikit lah, kita dekat lam tu Allahu Akbar, sebab lam tu ada tanda alif kan, 1, maknanya 2 harakat. Jadi dia
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu aja makruh. Tapi sah sembahyang. Tapi kalau Allahu Akbar itu yang terbaik. Kalau lebih daripada tu disunatkan jangan lebih daripada tu. Dengan maksud tidak makruh. Jadi memanjangkan, bukan, memendekkan Allahu Akbar, Allah tu pendekkan makruh. Pendekkan jadi satu makruh. Panjangkan lebih daripada dua tak makruh. Cuma disunatkan jangan lebih daripada dua. Kat situ. Itu takbir intiqalat. Kalau kita tengok ada lagi pendapat-pendapat yang lain mengatakan takbiratul ihram sunat lebih pada dua. Lebih juga daripada dua. Empat. Allahu Akbar. Ada sunat juga kat situ. Tapi kitab kata sunat jangan lebih daripada dua. Tak, dia berbeza dengan salam. Dia ada perbezaan dengan salam. Salam, salam yang nak panjang dekat Assalamualaikum kan. Dekat la tu lah. Mana boleh panjang kat lain? Nak panjang kat mana? Nak panjang dekat Assalamualaikum. Itu dah jadi salam Melayu. Nak panjang kat mana ni? Assalamualaikum. Tak boleh juga. Dia jadi istifham. Dia jadi tanya pula. Jadi nak panjang kat mana? Tak boleh panjang kat situ. Yang boleh panjangnya dekat la. Assalamualaikum kan. Okey. Apa pula disunatkan kita memanjangkan la tadi dalam salam? Tidak disunatkan memanjangkan lebih daripada dua. Assalamualaikum tu sama juga. Takbiratul ihram sahaja dua juga. Jadi Allahu Akbar, salam Assalamualaikum juga. Dua juga. Dua-dua. Jangan dipanjangkan salam tadi. Jangan pun sama jugalah. Disunatkan untuk tidak memanjangkan salam. Dan tidak disunatkan untuk memanjangkan takbiratul ihram. Cukup-cukup buat dua. Jika lebih daripada dua makruh. Lebih pada dua makruh. Takbiratul ihram lebih daripada dua salam. Macam muballigh dah buat tu. Assalamualaikum. Ada panjang lebih daripada dua. Mekah tak kira ni. Dia panjangkan. Jadi la tu lebih daripada dua dalam masalah salam. Hukumnya tak sampai kepada makruh, tapi khilaful aula. Allahu Akbar sama juga, tak sampai kepada makruh. Lebih panjangkan Allahu Akbar tak sampai tahap makruh. Hukumnya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Dia sebenarnya khilaful aula ni pada mazhab Hanafi, tak ada pada mazhab Syafi'i. Tapi ulama-ulama bermazhab Syafi'i dia ambil juga hukum tu. Kat mana khilaful aula ni? Dia di antara harus dengan makruh, dia tak sampai ke makruh, tapi tidaklah martabat dia harus. Kan kita tahu wajib sunat harus, makruh haram. Jadi di antara harus dengan makruh tu, harus tu buat pun sama, tak buat pun samalah, tak ada perbezaan. Makruh kalau buat tak ada masalah, tapi kalau tinggalkan tak buat dapat pahala kan. Itu makruh. Khilaful aula duduk dekat harus dengan makruh tengah-tengah. Nak kata tinggalkanlah dapat pahala, tak juga. Nak kata buat dengan tak buat sama, tak juga. Maka dipanggil khilaful aula. Jadi memanjangkan dalam kitab I'anatul Talibin ada sebut secara jelas perkara ni. Memanjangkan takbiratul ihram lebih daripada dua, khilaful aula. Memanjangkan salam lebih daripada dua, khilaful aula juga. Jadi cukup-cukup buat dua yang itu. Takbir intiqalat beza. Dia bukan sunat buat dua, tak lebih dua ke. Tidak. Dia tak ada. Dia bergantung kepada tempoh masa daripada satu rukun ke satu rukun. Sebab tu pada takbiratul ihram dua aja. Kalau lebih khilaful aula, kalau pendek makruh. Sebab apa? Sebab kan pendek aja tu. Dia duduk diri dah. Allahu Akbar. Kenapa nak panjang-panjang? Takbir intiqalat ketika rukuk, di antara berdiri kepada rukuk kan panjang sikit, maka Allahu Akbar disunatkan penuh ruang tu, penuh waktu perjalanan tu. Allah, berapa panjang berapa lama nak pergi sampai rukuk
Itu yang idealnya lah, itu yang terbaik lah. Kadang-kadang kita terlebih sikit, terkurang sikit, biasa tu. Macam nak buat tempat tepat kan. Cuma hukumnya gitu. Penuh tu. A tu Allah, Ra tu penuh dekat ketika nak rukuk. Macam tu juga nak kalau nak sujud lagi lebih daripada i'tidal. Sebab dia lagi panjang nak sampai. Jadi selama mana dia tak sampai lagi kepada sujud, selagi itulah panjang lam dia tu. Allah, selagi tak sampai. Sama lah juga macam tadi. Yang terbaiknya bermula gerak, bermulalah Allah. Bermula bila bermula gerak. Bila sampai sujud, habis, cukup-cukup. Samalah macam tadi. Nak buat tempat-tempat tu kadang-kadang mana boleh. Kalau boleh tu bagus lah. Jadi penuhkan ruangan masa berjalan tu. Jadi itu dah panggil takbir intiqalat. Bergantung kepada jauh mana nak pergi. Takbiratul ihram 2 aja. Jangan lebih, jangan kurang. Jika lebih khilaful aula, jika kurang makruh. Salam pun sama juga. Sebab dah duduk elok-elok. Kenapa perlu panjang-panjang lam tu? Nak pergi nak pusing ke kanan panjang sangat ke, daripada sini ke sini jauh sangat ke, sampai nak kena assalam macam tu. Kan pendek aja, jadi 2 je. Maka lebih daripada itu khilaful aula. Khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama, tak sampai tahap makruh. Tapi nak kata harus pun tak juga. Tak sampai makruh pun tak juga. Dia duduk tengah-tengah. Dan disebut juga kat sini apa lagi? Dan hendaklah imam itu menyaringkan dengannya. Imam tu hendak kuatkan takbiratul ihram, takbir intiqalat, semualah. Tasmi' i'tidal, salam, okey, menyaringkan dengannya. Dan segala takbir intiqalat, dan segala takbir, yakni takbir intiqalat dalam sembahyang, menyaringkan, menjaharkan di dalam sembahyang. Dan ada pun makmum hendaklah disirkan, diperlahankan dengannya, dan dengan segala takbir di dalam sembahyang. Makmum takbir semua slow tu maksud dengar kat dia je, semua perlahan. Imam semua kuat takbir tu. Takbir tu ihram dan takbir intiqalat. Makmum slow, jangan kuat. Makmum jangan kuat takbir tu. Maksudnya macam mana dia baca Fatihah, subhana rabbiyal a'la, dia baca tahiyat, macam tu lah takbir tu ihram dan takbir intiqalat. Sama disirkan, disunatkan untuk perlahan. Kalau kuat, makmum kuat, masalah dah, dia akan mengganggu orang lain. Kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang boleh jadi haram, sebab ganggu orang dah. Kuat sangat takbir dia tadi. Dan boleh menyebabkan orang lain salah faham. Orang ingat takbir itu takbir imam pula. Padahal itu takbir dia. Takut orang salah faham. Dan dia kata kat sini, melainkan makmum tadi tu, jika ia jadi muballigh, maka hendaklah ia membacakan takbir itu dengan suara nyaring. Makmum pun ada keadaan yang nyaring juga, yang jahar juga. Makmum yang berjawatan muballigh ni apa? Muballigh ni penyampai. Baligh sampai umur. Tabligh menyampaikan dakwah. Muballigh penyampai, tapi penyampai suara, menyampaikan suara imam slow, dia tolong sampaikan kepada makmum. Dia penyampai supaya makmum tahu pergerakan imam. Sepatutnya imam boleh je kuat, tapi mungkin imam tu mungkin ramai sangat orang. Jadi makmum tadi dia boleh kuatkan, yang makmum yang tujuannya untuk menyampaikan suara imam tadi boleh kuat. Dia panggil muballigh ataupun penyampai suara, yang biasa kita tengok dekat Mekah dulu. Sekarang ada lagi sekarang. Kalau sekarang ada, saya tak tahu kenapa dia ada. Kerana muballigh ni adalah tujuannya menyampaikan suara imam. Kalau di Mekah yang kita tengok TV selalu tu, mic imam tu mic saja tu, berapa ribu, maknanya sampai dah ada speaker punya banyak. Buat apa membaligh tu? Sepatutnya tak diperlukan membaligh. Kerana kalau suara imam pun dah sampai, tiba-tiba ada juga membaligh, hukumnya makruh. Mubaligh tadi makruh. Mubaligh tu. So, kerana yang diharuskan ada mubaligh bila makmum tak dengar. Dulu iyalah
Memang betul lah, sebab tu membalik diperlukan. Imam relax slow aja, membalik diperlukan. Sekarang speaker punyalah banyak. Buat apa lagi perlu ada membalik? Maka hukumnya makruh. Dia tak kira kat mana, hukumnya makruh. Ini juga nak kita i'anatul talibin. Tak, mazhab Syafi'i. Sebab kita i'anatul talibin ni mazhab Syafi'i. Dan ada mazhab kata mubalik ni tak boleh. Tak benar. Mazhab Hanbali boleh benarkan. Bukan semua mazhab. Mazhab Syafi'i. Dan disebut lagi kat dalam tu, dia kata seperti mana yang berlaku di Masjidil Haram. Cakap gitu. Hukumnya makruh. Jika suara imam dah boleh sampai, dia kuatkan. Apa tujuan? Apa tujuan dikuatkan? Tujuan dikuatkan untuk nak sampaikan, tapi dah sampai, buat apa kuatkan? Kerana yang pensyariatan mubaligh ni, pensyariatan adanya mubaligh, bolehnya mubaligh pada mazhab Syafi'i, bolehnya mubaligh kerana diambil dari satu peristiwa ketika Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi turun Isra' dan Mi'raj, waktu tu sembahyang dah dapat 5, tapi cara sembahyang belum lagi. Maka Nabi tunggu Jibril datang, sehinggalah sampai waktu Zuhur. Pada waktu Zuhur Jibril datang untuk ajar sembahyang yang baru dapat Isra' Mi'raj tu. Kemudian Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Itu pendapat tu yang diambil daripada mazhab Syafi'i yang kata boleh mubaligh. Nabi jadi makmum, Jibril jadi imam untuk sembahyang, untuk permulaan, untuk ajar Nabi sembahyang. Para sahabat yang beriman ikut Nabi sembahyang kat belakang. Nabi bertindak sebagai mubaligh. Cuma sahabat tak nampak Jibril. Sebenarnya Nabi tu jadi makmum. Ada kata gitu. Kerana tu dalam mazhab Syafi'i ada mubaligh. Jadi kenapa mubaligh ni kuatkan suara? Sebab makmum tak nampak imam, dan tak dengar lah, tak nampak dan tak dengar imam, iaitu Jibril. Sebab tu Nabi kuatkan. Maka selain daripada tu tak boleh. Kalau buat juga hukumnya makruh. Tak boleh apa? Menguatkan suara, makmum menguatkan suara kerana nak sampaikan suara tadi, suara imam kepada makmum yang lain, sedangkan suara imam dah sampai dah pun. Buat apa? Tu. Habis kat situ. Habislah bab mubaligh. Jadi mubaligh disunatkan untuk menyaringkan kerana menyampaikan suara. Kalau tidak, tak sunat nyaring juga. Habis. Dan nak jadi mubaligh juga, pastikan diniatkan sebagai zikir. Kuat suara tu niat sebagai zikir. Jika mubaligh niat sebagai ataupun semata-mata memberitahu makmum, maka batal juga mubaligh. Batal. Kerana dalam takbir intiqalat yang dikuatkan oleh makmum tadi, dia mesti niat zikir, ataupun dia boleh juga niat zikir bersama-sama niat nak bagi tahu makmum. Boleh. Macam subhanallah kita dah bincang sebelum ni, nak tegur imam tu samalah. Kenapa kuatkan suara? Sebab nak bagi tahu makmum. Nak bagi tahu makmum saja ke? Ya, batal. Kerana tak boleh niat semata-mata nak bagi tahu makmum. Kuatkan suara semata-mata nak bagi tahu makmum, tak boleh. Jika begitu batal sembahyang. Yang boleh niat nak bagi tahu makmum yang lain, dan niat juga nak zikir, boleh. Dua. Ini kita dah bahas sebelum ni. Yang ke-14, mengikut qaul, pendapat yang sahih, jika seorang bertakbiratul ihram masuk sembahyang, takbiratul ihram masuk sembahyang, kemudian ia diganggu was-was, lalu ia pun keluar daripada sembahyangnya itu, dia keluar sembahyang dan bertakbiratul ihram semula, maka perbuatannya ini adalah haram hukumnya. Tak boleh. Bandingan seperti orang yang membayar kifarah puasa 2 bulan berturut-turut, setelah ia mula berpuasa ditempuh pula, dialih balik, di cancel yang dia dah puasa tadi pada waktu yang lain. Dia dah takbiratul ihram, dah masuk sembahyang lah,
Dia pun was-was. Tadi sah ke tak? Cukup kau taruh tayin ke, macam-macam masalah dia. Lalu ia pun keluar daripada sembahyang. Dia pun batalkan sembahyang. Lepas tu dia takbir balik. Perbuatan ni haram hukumnya. Maksudnya Allahu Akbar. Dia tak puas hati. Kalau dia Allahu Akbar salah niat, itu memang tak sah. Kalau Allahu Akbar tak ada ta'yin ke, Allah sahaja aku sembahyang fardu makna dia kena satu lagi. Fardu apa? Yang itu tak sah. Yang itu memang wajib takbir balik. Yang ini cukup dah. Dia dah niat elok dah. Bila Allahu Akbar barulah dia terasa was-was. Macam mana? Was-was. Tadi cukup ke tak? Sah ke tak? Sah ke tak? Dia ada was-was gitu. Lalu dia keluar sembahyang dia masuk balik. Dia masuk balik. Maka haram perbuatannya. Tak boleh. Caranya macam mana? Teruskan sembahyang. Jadi makna kita dapat faham kat sini, mazhab Syafi'i sendiri tak ada takbir berulang kali. Maksud takbir berulang kali ni yang jenis was-was. Lepas takbir, sembahyang seterusnya takbir. Selang 2-3 esok ada lagi masalah. Sehari sekali berlaku masalah ni. Maka itulah was-was. Kalau 3-4 bulan sekali, itu biasalah. 3-4 bulan sekali berlaku. Takbir sekali tak jadi, takbir kali kedua. Itu tak apa. Itu bukan was-was. Itu memang dia dah yakin dah tak sah dia punya niat tadi tu. Ini yang was-was. Asyik-asyik jadi. Maka haram dia membatalkan sembahyang dia untuk takbir yang lain. Maknanya sembahyang aja terus. Malah dia akan bahas nanti dalam masalah yang keberapa? 3 kali takbir. Masalah yang ke 30 40 ke apa? Masalah dia takbir sampai bukan, dia masalah dia takbir 2 kali batal. Allahu Akbar. Dia tak berhati, dia Allahu Akbar. Takbir yang kedua tu membatalkan takbir yang pertama. Ada di cerita ni. Saya tak ingat masalah keberapa. Memang ada. Maka hendaklah dia takbir 3 kali. Pula dah takbir 3 kali macam mana pula? Tu nanti cari dia ada masalah yang keberapa. Saya tak ingat 50 ke apa. Maknanya yang ini bukan dia takbir Allahu Akbar. Dia tak berhati, dia Allahu Akbar. Bukan itu. Yang itu batal sembahyangnya. Dia Allahu Akbar, dia was-was. Dia Allahu Akbar yang kedua, takbiratul ihram yang kedua, niat yang kedua membatalkan niat yang pertama. Baru masuk yang kedua, dia pun baca Fatihah, rukuk, sembahyang dia batal. Yang ini bukan. Yang ini Allahu Akbar, dia tak berhati, dia batalkan sembahyang dia. Dia kata astaghfirullahalazim, dia bergerak ke apa, dia buatlah. Dan dia niat nak batalkan sembahyang dia. Yang ini haram. Tapi takbir dia yang kedua tu sah. Takbir yang kedua tu Allahu Akbar, dia tak berhati, dia berkata astaghfirullahalazim, auzubillahi minasyaitanir, bismillah, kan batal lah tu. Betul? Usalli Allahu Akbar, hukumnya haram. Tapi sah yang kedua tu. Yang pertama tu membatalkan hukum haram. Yang macam ni Allahu Akbar tak berhati, Allahu Akbar tu, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali lagi, tak berhati yang pertama. Yang itu batal. Yang tu batal sembahyang. Takbir yang kedua dia tu batal. Takbir yang pertama Allahu Akbar tak batal. Dia tak berhati, dia takbir yang kedua. Takbir yang kedua tu membatal takbir yang pertama. Sebab dia tak batalkan sembahyang dia. Maka takbir tu lah yang membatalkan. Siapa ada ni kitab cari kat mana? Saya tak ingat masalah ke apa. Ni 52. Masalah ke 52. Muka surat 33. Takbiratul ihram yang pertama masuk dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripadanya dari sembahyang, dan yang ketiga masuk semula. Ni. Tapi bukan kalau dia kata Allahu Akbar, macam tak puas hati lah. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau macam tu haram juga. Haram juga. Tapi itulah masalah apa? 50 apa tadi? 52. Yang ini yang biasa orang buat, yang masalah 52 ni. Allahu Akbar, tak puas hati, letak tangan kat bawah. Allahu Akbar. Tu ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu yang biasa jadi. Yang itu batal. Jika 2 kali, kalau 3 kali baru sah. Itu pun berdosa. Kalau yang masalah kita sekarang ni Allahu Akbar, dia batalkan. Dia batalkan, mungkin dia bergerak je. Dia niat nak batalkan sembahyang, dia takbir sekali lagi kerana was-was tadi, hukumnya haram. Tapi sembahyang dia sah. Bandingannya seperti orang takbir yang kedua membatalkan sembahyang atau membatalkan niat yang pertama. Masuk sembahyang. Takbir yang kedua sengaja membatalkan sembahyang. Ya, takbir yang kedua sengaja membatalkan sembahyang.
Masalah kalau kata 3 kali, kalau sekali kalau masuk balik. Yang masalah 52 tu, dia masuk balik. Maknanya kalau 3 lega lah, masuk balik. Tapi lega-lega pun berdosa sebab dia membatalkan pertama tidak dosa. Ya. 5 masuk balik, 6 itu dari segi untuk sah semayang dia. Dari segi dosa, dia takbir kedua sudah dosa dah je ni. Tapi ada orang salah faham juga. Dia kata sebab tu kalau was-was takbir 3 kali. Salah juga. Salah faham. Yang dia salah faham sebab dia tak baca yang ke-14 ni. Takbir, dia kata kalau was-was Allahu Akbar, jangan takbir yang kedua, tak boleh. Takbir nak takbir, dah takbir kedua, kena takbir yang ketiga. Sebab tengok masalah 52. Betul. Untuk sah. Tapi tetap berdosa kerana dalam masalah ke-14 bila dia membatalkan semayang, berdosa. Sama ada dia membatalkan semayang dengan dia bergerak astagfirullahalazim usalli, ataupun dia membatalkan semayang dengan takbir yang kedua. Dosa cerita lain, sah ataupun tidak cerita lain. Jadi orang takbir kata dia takbir banyak kali, 5 kali. Nasib baik sah. 5 kali sah. Yalah, yang ganjil lah sah, yang kedap tak sah. Nasib baik sah, tapi berapa kali dosa dia buat? Kali kedua takbir dosa sekali. Kali ketiga takbir masuk balik, kali keempat dosa 2 kali. Haram tu haram dosa. Kali kelima baru masuk balik. Jadi ada 2 benda. Yang pertama dari segi batal semayang, batal takbir. Yang kedua dari segi dosa, 2 cerita berbeza. Masalah 14 dari segi dosa, masalah 52 dari segi batal semayang ataupun sah semayang. Jangan campur. Sebab ada orang amal gitu. Patut pun dia 3 kali. Lama dah lah. Dia Allahu Akbar, dia tak berhenti, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 dan 3 terlaju sikit. Takbir yang kedua tu dia niat masuk semayang. Takbir ketiga pun dia niat masuk semayang. Sebab dia kata mengikut Imam Ghazali ada, beritahu lah, dia baca kitab Ihya dan sebagainya, ataupun macam kitab Qaulul Tam masalah 52. Kalau dia baca lah. Sebab tu dia 3 kali. Sedangkan haram, berdosa. Sebab dah masuk ibadah fardu, tak boleh batal. Sunat tak apa, kita buat ibadah sunat, kemudian kita nak batalkan, tak ada masalah. Hukum makruh sembahyang sunat ke apa. Tapi kalau sembahyang fardu, tak boleh. Sembahyang fardu ataupun ibadah fardu bila dah masuk tak boleh batal. Tengok dia bagi apa? Dia bagi bandingan seperti orang yang membayar kifarah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ni berjima' siang Ramadan, ataupun membatalkan puasa dengan jima'. Tu ayat dia. Maka kenalah 2 bulan berturut-turut. Okey. Setelah ia mula berpuasa, maksudnya okey, dia bila dia dah sampai waktunya, dia pun nak bayarlah yang 2 bulan berturut-turut ni. Dia mula puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, contoh gitulah. 60 hari ni, 2 bulan ni. Hari keempat, hari kelima, tak jadi lah. 2 bulan ni nak buat lain kali lah. Nanti bulan depan lah baru nak start balik. Dia batalkan. Tak boleh, berdosa, haram. Tak boleh, berdosa, haram. Habis tu dia kena teruskan puasa. Memang dia puasa tiap-tiap hari, tapi kan dah 5 hari. Hari ke-6 ni kena sambung 6, 7, 8, 9, 10. Dia kata tak apalah, hari ke-6 tak nak puasa. Dan habis tu macam mana? Bila tak puasa sehari, reset balik tau. 5 tadi tak kira. Walaupun 59 hari, lagi sehari nak cukup 2 bulan, 59 hari dah. Tiba-tiba dia tak puasa, kosong balik, kena puasa daripada 1. Itu kalau dia tak puasa dengan tak sengaja. Mungkin dia makan, mungkin dia sakit, tak kisahlah, yang tak sengaja. Maka reset balik, jadi kosong balik, kena mula daripada 1. Kalau dia tak sengaja pun sama, kalau dia sengaja pun sama. Mula balik daripada 1. Okey. Jadi ada soalan, habis orang perempuan macam mana? Orang perempuan tak kena, lelaki je kena. Orang perempuan tak kena 2 bulan berturut-turut. Kerana orang perempuan, dia bukan membatalkan puasa dengan jima', tak. Orang lelaki, macam mana pula tu? Orang perempuan batal puasa dia kerana jima' tadi, batal kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga membatalkan puasa. Yang kata kena 2 bulan, orang yang membatalkan puasanya dengan jima'. Jadi orang perempuan, dia akan
Batal puasa dulu baru jadi jima'. Dia batal puasa dulu. Dia telah melakukan perkara yang membatalkan puasa dengan maksud memasukkan sesuatu ke dalam rongga, maka batal. Lepas tu baru jadi jima'. Macam tu. Jadi maknanya dia batal dulu. Lepas tu tak kena. Dosa tu tak dosa. Tapi orang lelaki, dia memang batal puasa dia tadi tu dengan jima'. Orang lelaki. Sebab tu yang cerita pasal minum air dulu sebagainya tu kan. Sebab tak nak bagi kena 2 bulan ni. Jadi dia tiba-tiba dia 2 bulan dah berapa hari dia kata tak jadilah. Biasa 5-6 hari lah, tak jadilah sebab ada hal, ada gitu, ada gini. Nantilah bulan depan baru nak start balik, hukumnya haram. Tapi bila dia tak puasa hari ke-6 ke-7, maka memang tak kira lah 5 hari tu, hukumnya haram, tak boleh. Dia bagi contoh tu. Kenapa Allah alam. Boleh je contoh lain. Dia bagi contoh jima' tu. Dan jika keluar dirinya, kenapa tak boleh? Kerana 2 bulan tu wajib. Ibadah tu wajib, iaitu membayar denda kerana membatalkan puasa dengan jima' tadi. Dan sedang dia buat perkara yang wajib, nak sampai 2 bulan tu dia batalkan. Tu maksud dia. Dia bandingkan dengan dah semayang. Bila semayang tu wajib, tak boleh batalkan. Yang tadi tu nak bayar kifarah tadi 2 bulan tadi tu wajib, wajib. Tiba-tiba tak habis lagi dah batalkan. Dia bagi dari segi persamaan tu. Dan jika keluar dirinya daripada semayang dengan tanpa uzur dan bertakbiratul ihram pula kali kedua, maka jadilah semayang itu qada. Ambil ini satu pendapat lain lah. Lepas tu dia kata mengikut satu wajah. Ada satu pendapat, muka surat nanti dia akan bagi tahu masalah 15 dia kata lain pula. Jadi ni khilaf. Ni bukan pendapat muktamad ni. Takbir pertama, takbiratul ihram pertama, kemudian dia takbir yang kedua. Jadi yang kedua tu qada. Pula dah mengikut satu pendapat. Jadi Allahu Akbar tunai. Dia tak parti, dia Allahu Akbar jadi qada semayang dia. Yang tu kita tak pernah dengar. Memang rare. Apa kena mengena pula jadi qada semayang tu. Yang kalau semayang yang kedua tu batal, dia dah sebut dah tadi. Batal takbir tu batal. Takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Yang ni kata tak batal, tapi jadi qada. Sembahyang dia tu jadi qada walaupun tunai. Mengikut satu wajah. Ni pendapat bukan muktamad ni. Seperti mana dihikayatkan oleh Syekh Al-Mutawalli dan gurunya Al-Qadi, sehingga jika takbiratul ihramnya yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun tidak sah juga. Tidak sah niat tunai. Bukan tak sah sembahyang, tak sah niat tunai. Dan inilah qaul pendapat yang sahih yang dinaskan, yang dia kata inilah yang sahih, tapi bukan muktamad. Itu pelik sikit lah. Allahu Akbar tak berhenti, Allahu Akbar sembahyang ni jadi qada macam mana? Pelik sikit. Jawab dia ada masalah yang ke-15. Tu jawab dia kata tak jadi tunai juga. Dia akan jawab lah, jauh lah tu. Muka masalah 15 baru dia jawab kat situ. Dan tersebut di dalam Asy-Syama'il. Telah berkata Imam Syafi'i, jika bertakbir ihram seorang yang musafir, takbir ihram seorang yang musafir, takbiratul ihram dengan sembahyang, dia musafir dan dia sembahyang. Poin dekat sini, bila musafir dia boleh qasar. Tapi dia buat qasar tak? Dia tak buat, dia tak niat. Cuma dia bertakbir dalam keadaan dia boleh kalau nak qasar. Orang musafir ni takbir Allahu Akbar sembahyang. Okey, bila dia takbir, tak wajib niat 4 rakaat. Kita semayang tak wajib niat 3-2 rakaat, tak wajib. Qasar ta'arud ta'yin je. 3 je. 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat tak wajib. Dia automatik. Kalau niat semayang subuh automatik 2. Kalau niat baguslah 2 rakaat, tapi tak wajib. Kalau dia musafir pun sama juga. Dia musafir, dia nak semayang zuhur, tak wajib niat 4 rakaat. Kalau dia nak buat 2 rakaat, baru wajib niat 2 rakaat qasar. Kalau dia nak sembahyang, dia tak wajib niat pun 4 rakaat. Dia pun sembahyang, tapi dia musafir. Dan sembahyang dia tadi tu tak niat pun nak qasar. Maknanya tamam lah automatik. Dia jadi tamam lah. Dan jahil ia bahawa harus baginya mengqasarkan. Dia tak tahu boleh pendek. Dia tak tahu boleh pendek. Dia sembahyang tanpa niat 4 rakaat. Allahu Akbar. Tanpa niat 4. Bila dia tak niat 4, kan dia jadi 4 automatik. Macam ada juga kita kadang-kadang sembahyang tak niat pun berapa rakaat sebab sunat. 4 rakaatin, salasa rakaatin, rakaataini, kan? Kadang-kadang tak niat pun. Kadang-kadang kat mulut keluar, masa Allah tu tak ada pun 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat.
Sah sebab sunat. Tapi dia akan kembali kepada asal lah. Asal 4 rakaat lah. Kan? Kalau dia musafir pun sama. Dia tak niat qasar, jadi 4 lah. Dia tak niat apa-apa pun. Tak niat qasar, tak niat 4. Jadi 4 lah. Okay? Tiba-tiba dia pendekkan juga. 4 tu jadi 2. Kerana dia kata musafir, dia pendek tu jadi 2. Tak niat tapi pendek jadi 2. Okay? Kemudian salam ia selepas 2 rakaat daripada sembahyangnya, maka sesungguhnya telah sengaja ia membatalkan sembahyangnya. Tak boleh lah maksudnya. Asalnya tak ada masalah, kita tahu kot ni. Okay. Dan beliau berkata juga masalah ini, jika bertakbiratul ihram seorang dan berniat ia padanya sembahyang tamam, dia niat sembahyang sempurna, ataupun dia tak niat sembahyang dia tamam ataupun tidak, dia akan jadi tamam juga kan, dia akan jadi sempurna. Okay? Atau bertakbir ihram semata-mata, itlaq Allahu Akbar, takbir ihram semata-mata sahaja aku sembahyang zuhur, dia tak niat 4, dia tak niat 2, maka jadi 4 lah. Okay? Ataupun dia niat saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, jadi 4 lah. Saja aku sembahyang zuhur, saja aku sembahyang fardu zuhur, jadi 4 juga walaupun tak niat 4. Dia panggil semata-mata, itulah. Kemudian membatal ia sembahyang itu, dia pun batalkan sembahyang. Batalkan sembahyang bukan membatalkan sembahyang. Yang ini dobek dia sama ada batal tu batal sengaja atau batal tu tak sengaja. Kentut ke, batal tak sengaja lah. Bergerak 3 gerakan ke, ataupun apa-apa, janji dia batalkan dengan uzur, dengan sebab, ataupun saja-saja batal. Tapi yang saja-saja batal ni berdosa lah. Yang ada uzur tadi tak berdosa. Okay? Ni raya sikit ni. Okay? Maka wajiblah atasnya mengqadha. Maksudnya bukan qadha ni maksud wajib sembahyang balik nanti. Kalau qadha ni dah habis waktu. Kalau dah habis waktu, wajiblah qadha. Kalau masih lagi ada waktu, dia tak panggil qadha, dia panggil sembahyang balik. Kan? Dalam kitab kata qadha. Qadha maksudnya sembahyang balik. Wajiblah sembahyang balik. Sebab tadi kan dia batal kan? Berdosa tak? Kalau dia sengaja batalkan tanpa sebab, berdosa. Kalau dia tak sengaja sebab tertentu, kentut dan sebagainya, maka tak berdosa, batal dia tadi. Kena sembahyang balik ke? Tengok ada waktu lagi tak? Ada masa lagi tak? Ada masa lagi, tak payah qadha, dia panggil sembahyang balik. Waktu dah habis, maka dah keluar waktu, maka namanya qadha. Okey, ni yang nak beritahu yang ini. Wajib atasnya mengqadhanya dengan sembahyang tamam. Tu dia. Yang rare-nya itulah. Dia kena qadha macam mana yang dia batalkan tadi tu. Macam mana yang terbatal tadi. Kalau kita sembahyang bukan musafir memang 4 lah, maka kita kena qadha 4 juga. Sebab kita niat awal-awal mula-mula sembahyang 4. Kemudian terbatal, sama ada sengaja atau tak sengaja, terbatal. Maka nanti kena qadha atau kena sembahyang balik 4 juga. Memanglah dia bukan musafir. Jadi masalahnya dekat musafir lah. Dia musafir, dia niat 4. Ni biasa berlaku kot. Ataupun dia tak niat langsung berapa, jadi 4 lah juga. Tiba-tiba alamak, aku musafir lah, nak 2. Dia pun dia baru Allahu Akbar kabira, maknanya tak 1 rakaat pun lagi, jadi batal pun okey kot. Dia pun astagfirullahalazim, silap tadi. Dia gitu, batal lah sembahyang dia. Dia pun nak sembahyang qasar, tak boleh. Dia batalkan tadi tamam, kena sembahyang tamam. Berdosa tu tak berdosa sebab batalkan. Batalkan sembahyang fardu kan berdosa. Ataupun dia buat musafir 2 qasar, tiba-tiba atas sebab tertentu batal, kemudian nak sembahyang balik, mesti kena qasar juga, tak boleh tamam. Bila dia batalkan solat fardu dan dia nak sembahyang balik, maka dia nak kena sembahyang tadi macam mana yang awal. Tapi masalahnya bezanya tu je lah, 4 dengan 2 lah. Masalah lain mana ada. Mana ada kan? Masalah lain mana ada. Jadi tu je, dia kena tu. Jadi tamam juga, sebab dia niat tamam, dia niat sempurna. Ataupun dia tak niat apa-apa, 4 rakaat ke 2 rakaat tak niat, jadi tamam juga, maka dia kena sempurnakan tamam. Kerana tiap-tiap ibadah wajib apabila masuk mengerjakannya, bila dah buat ibadah wajib disempurnakan, kena habiskan, tak boleh batal, hukumnya haram batal. Dan jika sekiranya ia membatalkan juga, maka wajib dia mengqadhakan mengikut wajah yang sepatutnya sekadar mungkin, seperti ibadah haji. Dia bagi contoh Pak Haji pula. Jadi kalau dah batalkan ibadah sembahyang tu, dia dah batalkan dan dia kena sembahyang balik lah. Dia nak sembahyang balik tu mesti sama, wajah tu sama, wajah.
Kalau dia niat 4, 4 lah juga. Biasanya musafir, kalau dia niat 2, 2 lah juga masa nak sembahyang balik. Logiknya, kalau dah batal, dia niat 4, dia batal, dah batal sembahyang. Bila dia nak sembahyang balik, dia musafir, niat 2 boleh lah, sebab tadi sembahyang tu dah settle. Itu logik kita. Tak. Dia niat 2, tiba-tiba dia terbatal. Logiknya dah terbatal, nak sembahyang balik, bolehlah buat 2 atau 4. Kat ni cerita lain dah pula logiknya, tapi tidak, tak boleh. Tak boleh. Dan tidak lazim atas orang yang mendapat Jumaat, kecuali Jumaat, ada juga kecuali, serta imam, mengqadaknya apabila batalnya kerana Jumaat tidak boleh memperbuat selepas demikian, hanya wajib sembahyang zuhur jika waktu masih ada lagi. Lainlah sembahyang Jumaat. Dia sembahyang Jumaat baru 1 rakaat, tak 1 rakaat pun, imam takbir, dia takbir, kemudian dia batalkan. Okey, dia batalkan. Kemudian habis dah sembahyang. Bila dia batalkan, sembahyang dah habis, sembahyang Jumaat, dia kena sembahyang Jumaat juga. Sebab apa? Dia kena ikut yang awal. Tak boleh lah. Sebab apa? Nakkan sembahyang seorang dia kata. Itu sembahyang zuhur lah. Jumaat je lah yang lain. Yang lain tu sama. Habis. Ni dia nak bagi tahu yang muktamad yang kata tadi, yang masalah tadi tu. Takbir pertama, takbir yang kedua, takbir kedua jadi qada. Ni dia nak lawan. Ni yang muktamad. Yang ke-15. Oh. Pernah tengok lama dah video tu. Pernah tengok. Oh, memang best lah. Siapa yang tak tengok, jap lagi tengok. Type lah dekat YouTube tu, imam batal semayang masuk balik. Type lah macam tu, pandai-pandai nanti dia keluar lah kan. Oh, memang best lah. Best tengok keadaan tu. Best apa? Best tengok kejadian tu berlaku. Sebab jarang-jarang berlaku kejadian tu. Pada mazhab Syafi'i boleh tukar imam. Maksud kalau imam tu batal, boleh tukar imam. Makmum boleh ganti jadi imam, boleh. Sebab imam dah batal. Dan boleh juga masing-masing sembahyang masing-masing. Samalah kecuali sembahyang Jumaat, mana boleh kan? Macam tu. Itu mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hambali yang berlaku kat video tu, imam kalau yang itu je lah, tak boleh tukar lah. Kalau nak tukar, batal sembahyang semua dengan makmum batal. Jadi yang berlaku tu, imam tu batal, dia pun cakap, saya tak dengar dia cakap apa. Maksud dia beritahu, saya rasa dia tahu macam ni, minta maaf lah, saya batal, saya nak ambil wuduk, semua tunggu kejap, saya masuk balik sekejap lagi. Rasa dia cakap gitu. Nanti tengoklah balik. Jadi kemudian dia hilang. Makmum duduk tunggu aje. Makmum tunggu aje. Kejap dia masuk balik, dia terus sembahyang, dia terus sambung sembahyang. Oh, memang gitu, memang jadi gitu. Itu mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak boleh. Cuma soalannya macam mana mazhab Syafi'i nak buat kat belakang? Kita, kalau kita tahu, kalau kita tak tahu, kita apa sahaja senyap je. Imam pula bercakap pula. Bunyi duk bercakap. Duk apa? Kita pun tak tahu apa benda. Mungkin kita tunggu dan kita tak tahu apa yang terjadi. Yang orang tahu ni, nak buat macam mana? Yang orang tahu, mufaraqah sembahyang sendiri, tak disambung. Tak boleh. Yang tahu saja, yang tak tahu maaf lah. Nak macam mana tak tahu? Biasanya tak tahulah, tak tahu apa benda dia cakap pun. Okey. Mazhab Hambali, jika imam batal, imam ambil wuduk, masuk balik sambung. Tak boleh orang lain ganti, tak boleh. Nak tukar pemimpin, tunggu pilihan raya. Jangan main lompat-lompat. Macam tu lah lebih kurang. Jangan main lompat-lompat parti tak boleh. Jangan nak buat akta lompat, tak boleh lompat parti tu lah. Bagus ikut dah tu, ikut mazhab Hambali tu kan. Kalau luluh nanti tak boleh lompat-lompat dah. Terjatuh jawatan dia. Itu ikut mazhab Hambali tu. Mazhab Syafi'i boleh lompat parti, boleh. Orang lain nak ganti. Dan boleh juga nak jadi bebas. Nak jadi parti bebas pun boleh. Maksudnya dia mufaraqah sembahyang. Dan itu yang kena buat. Dia tak boleh ikut dah dia ni. Tak boleh ikut dah. Sebab dia tu mazhab Hambali, dia tak ada masalah. Kalau tahu kejadian itu, kalau tak tahu dimaafkan. Jadi itu yang berlaku. Nanti tengok. Bagus sangat peristiwa itu.
Sebab kita dapat ilmu dengan peristiwa itu berlaku. Kita dapat ilmu. Jadi mazhab Hanbali, imam batal dan imam tu nak masuk balik, maka dia kena cakap, ataupun kalau dia tak cakap pun makmum kena faham-faham, jangan buat apa-apa, tunggu imam masuk balik. Dan imam tadi sambung aja terus lepas masuk-masuk tu. Dia sambung je. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya mazhab Syafi'i pun boleh, bukan tak boleh. Mazhab Syafi'i pun boleh, tapi panjang cara dia. Mazhab Syafi'i mudah katanya, makmum ganti imam. Makmum ganti imam. Kalau makmum tak nak ganti imam, masing-masing sembahyang masing-masing, tak ada masalah. Nak ganti juga, sebenarnya boleh je. Boleh je. Macam mana? Makmum sendiri kena faham. Makmum sendiri kena faham hukum. Imam tak faham hukum pun tak apa. Jadi dia pergi ambil wuduk. Makmum tadi jangan buat apa-apa, duduk diam. Okey, baca surah, baca apa? Baca lah. Kalau diam dia berangan pula, baca surah panjang-panjang. Buatlah apa-apa pun. Jangan buat apa-apa. Jangan rukuk. Imam tadi lepas dah settle, dia masuk balik, duduk kat tempat dia. Kemudian imam tadi kena takbir lah, sembahyang balik. Imam tadi sembahyang balik. Ketika imam sembahyang balik, makmum tadi niat bermakmumkan, memakmumkan imam tadi, imam baru. Imam yang tadi. Kerana pada mazhab Syafi'i dibenarkan kita untuk masuk bila-bila masa aja. Masuk jadi makmum bila-bila masa. Boleh masuk ketika imam tu dah sembahyang, seseorang itu dah sembahyang, baru masuk jadi makmum boleh. Yang biasa kita buat. Yang kita buat tu, imam masuk dulu sembahyang, kita tak jadi makmum lagi. Kemudian kita takbir baru jadi makmum. Jadi kita masuk lambat. Imam dulu. Boleh? Dan boleh juga dia sembahyang seorang-seorang. Tiba-tiba ada orang sembahyang seorang lain yang lain. Dia tiba-tiba aku nak jadikan dia imam lah. Padahal dia dah 2-3 rakaat ke. Dia malah dia lambat sembahyang. Dia ni sembahyang dulu. Sembahyang dulu 1 rakaat ke. Tiba ada orang lain sembahyang. Dia tiba-tiba pergi jalan-jalan pergi kat belakang orang ni, niat jadi makmum. Boleh. Tapi tak dapat pahala jemaah, tak dapat 27. Maknanya nak niat jadi makmum, sama ada imam tu dah sembahyang atau imam tak sembahyang lagi pun boleh. Maksudnya, ataupun macam tu, kita tengah sembahyang, pakat-pakat masbuk 10 orang kat belakang. Ramai pula masbuk ni. Okey, tiba-tiba 9 orang ke belakang. Yang dia ni tiba-tiba jadi imam pula. Dia makmum 10 direct. Dia ke depan pun boleh. Ataupun makmum 9 ke belakang, jadi automatik dia jadi duduk depan. 9 orang ni niat tu jadi imam. Padahal dia dah ada imam dah. Cuma bila imam yang asal salam, dia bangun tambah rakaat. Tiba-tiba dijadikan salah seorang makmum yang masbuk tadi sebagai imam. Boleh juga. Tapi tak dapat pahala apa-apa pun. Tak ada pahala tambahan pun. Cuma boleh. Jadi niat makmum boleh bila-bila. Jadi dalam masalah tadi boleh je. Imam tadi datang balik, makmum yang kena cekedik. Kemudian bila imam takbir, makmum niat masuk balik. Bukan masuk balik, makmum niat. Makmum baru niat, makmum balik. Makmum dia tu makmum aku. Dia tak boleh tak niat. Dia kena niat sebab imam dia dah hilang. Dia dah sembahyang seorang dah waktu tu. Bila imam tadi duduk balik kat situ, takbir, dia niat untuk masuk balik. Cuma imam tadi dia kena habiskan, dia kena mula daripada awal lah. Tapi mazhab Hanbali tak, dia sambung. Tu beza dia. Salam sama-sama. Tu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tadi dia kena mula, jadi maknanya dia panggil, apa dia panggil? Imam masbuk. Ini imam masbuk. Ini ada dalam mazhab Syafi'i, dia ada satu istilah dia panggil imam masbuk. Imam masbuk? Ada lagi tak kita belakang. Imam masbuk, kejap. Imam masbuk ni benda pula. Masbuk ni masuk lambat. Jadi imam sembahyang, makmum masuk lambat, nama masbuk. Yang ni imam masbuk. Imam kena tambah rakaat, makmum tak tambah. Inilah dia imam masbuk. Saya buat teka-teki dulu, seorang tak ada jawab. Makmum masbuk kita tahu, ada tak imam masbuk? Mana boleh imam jadi masbuk? Boleh. Keadaan tadi ada 2-3 keadaan lagi yang imam boleh jadi masbuk. Itulah istilah aja imam masbuk. Dengan maksud imam tambah rakaat. Makmum tadi dia boleh buat 2 perkara. Dia boleh tunggu imam dekat tahiyat akhir, nanti salam sama-sama. Bila imam salam, dia boleh mufaraqah lah waktu tu. Imam masbuk, imam tambah rakaat. Imam tambah rakaat. Itu dia panggil imam masbuk. Dalam mazhab Syafi'i, dari segi kelebihan tak ada langsung. Pahala lebih tak ada apa-apa. 27 semua tak ada. Jadi macam risiko lagi, takut pasal lah kan. Dia tak ada lebih langsung yang tu. Katalah pahala dia lebih tak ada.
Tak ada apa-apa, cuma boleh aja. Macam tadi lah tambah rakaat tadi kan. Makmum masbuk pakat-pakat dia duduk kat belakang jadikan dia imam. Sedangkan dia memang dah dapat 27 daripada imam asal. Kenapa tiba-tiba nak jadi makmum kali kedua? Kenapa pula nak jadi imam tiba-tiba tu? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Zero. Dia panggil makmum masbuk. Imam masbuk dia panggil. Satu lagi imam masbuk, imam takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian imam niat, dia salah niat. Alamak, aku salah niat. Salah sungguh, memang tak sah. Maka dia boleh dia buat, dia balik, minta maaf saya tahu. Kalau dia buat gitu, siapa yang membatalkan? Dosa imam tadi. Minta maaf, saya salah niat tadi. Saya nak niat sembahyang subuh, saya niat mandi wajib. Contoh gitu. Memang tak sah. Dia pergi buat pengumuman. Makmum tadi, Allah. Oh, tak apa, sembahyang balik. Berdosa semua yang batalkan sembahyang. Habis tu imam nak buat macam mana? Kalau imam belah, boleh juga. Kalau tak kerti buat apa? Belah. Mungkin imam batal kot. Sebab dia salah niat. Sebab dia tak boleh membatalkan orang. Maka makmum tak mana-mana ganti imam batal. Padahal dia tak pergi mana-mana pun, duduk belakang jadi makmum. Imam tadi. Boleh juga. Dan boleh juga dia buat macam ni. Yang dinamakan imam masbuk juga. Macam mana? Dia slow-slow, mic tu tutup. Tutuplah, nanti orang bunyi. Dia tak payah turunkan tangan pun tak apa. Sebab takut orang batalkan kerana dia. Sedangkan makmum tak boleh batalkan. Sebab makmum dah takbir. Allahu Akbar, baca doa antitah, baru nak baca bismillah. Allah salah niat. Salah real, memang tak sah sembahyang ni. Kalau dia belah, okey, orang lain boleh ganti. Alright. Kalau dia kata sorry, haram membatalkan orang lain punya sembahyang. Habis tu nak buat macam mana? Dia kata, kat belakang aku tak ada siapa pun berani ganti ni. Kalau aku belah, tak aku huru-hara jadi macam-macam. Jadi macam mana? Dia buat macam mana? Dia tangan kekal supaya tak menimbulkan masalah kat belakang. Macam tu. Lepas tu dia takbir slow-slow, tutup mic. Niat betul pula. Niat dah betul lah. Allah. Slow je. Macam orang dengar baca doa iftitah kot, Allahu akbar kabirah kot. Salah, tapi dia niat. Tutuplah ni, tak ada masalah. Tak angkat tangan, tu sunat semua kan. Dengan maksud dia niat, dia takbiratul ihram dengan niat yang betul. Allahu akbar. Dah masuk dah. Waktu tu makmum masuk dulu daripada imam kan. Dia panggil imam masbuk juga. Tapi imam tak tambah rakaat lah. Cuma imam masuk lambat. Yang kes tadi yang kata mula-mula tadi, itu memang imam tambah rakaat. Sebab imam batal pergi ambil uduk, masuk balik. Bukan masuk balik, sembahyang balik. Jadi perbezaan di antara mazhab Hanbali dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali, imam masuk balik. Mazhab Syafi'i, imam sembahyang balik. Itu beza. Imam masuk balik dengan maksud sambung aja. Dan salam nanti ikut. Salam macam biasa, sambung. Mazhab Syafi'i, imam sembahyang balik, bermula daripada awal balik. Maka dia akan jadi masbuk lah nanti. Habis. Alamak, itu setengah dah. 15 kita sambungkan datang. Memang kita ni memang semua pelik-pelik pelik bin ajaib lah. Memang tak pernah dengar. Kita sudah hingga tasbih kafarah dan surah Allah.